Apa khabar semua? Saya nak tanya ni, steering kereta korang ada berapa button? Kalau klise saya tu ada satu button je, button untuk horn. Kalau dulu pakai Beza, adalah lebih sikit button untuk set radio. Tapi korang tahu tak, ada kereta yang ada sampai 30 button dekat steering dia. Dan inilah steering kereta F1. Kalau dalam arena racing kereta ni, boleh kata F1 ni lah racing yang paling pantas sekali. Siapa yang tak kenal dengan Michael Schumacher yang dulu memang legend lah, sebab ada satu masa tu dia je yang menang. Kalau zaman sekarang pula, nama macam Lewis Hamilton, Max Verstappen dengan Charles Leclerc tu memang biasalah orang sebut-sebut untuk jadi champion. Jadi dalam video ni kita nak tengok kenapa complicated sangat steering kereta F1 ni, dan button-button yang banyak-banyak ni untuk buat apa sebenarnya, dan berapa pula harga steering ni kalau nak beli. Jom kita tengok. Jadi dalam banyak-banyak button ni, obviously yang paling banyak sekali diorang guna adalah button ataupun pedal untuk upshift dengan downshift lah. Pedal ni kan ada dekat belakang steering tu. Kalau racing dekat Melbourne contohnya, driver akan guna pedal shift ni dalam 50 kali untuk setiap lap. Jadi untuk sepanjang race ni, driver akan guna pedal ni dekat 3000 kali. Banyak gila kot. Jadi construction steering ni memang nak kena betul-betul mantap lah. Lagipun anda cuba bayangkan, untuk button yang banyak-banyak tu, kalau driver nak kena operate masa tengah full speed, rasanya boleh ke nak tekan button yang betul ni? Kalau track yang demanding macam dekat Monaco tu, memang diorang tak sempat pun nak tekan button dan ubah apa-apa setting dekat kereta tu. Siap bergaduh-gaduh dengan engineer sebab tak sempat nak pusing button tu. Pernah satu ketika dulu, tim boleh ubah settings kereta ni secara automatik. Maknanya kalau diorang nak ubah something, contohnya brake balance, diorang boleh tolong driver ubahkan daripada jauh. Tapi orang komplain ini dah macam bukan driver yang ada full control pada kereta tu. Jadi sekarang ni tim hanya boleh bagi instruction saja waktu race untuk tekan itu, tekan ini. Yang nak menekan tu mesti driver sendiri. Kejap lagi saya akan cerita apa yang diorang buat untuk elakkan driver ni tersalah tekan button tu ataupun secara sengaja tertekan button yang tak apa-apa. Okey, jadi button apa lagi yang ada dekat steering ni? Antara button yang paling penting juga adalah brake balance. Brake balance ni maknanya driver boleh pilih dia nak brake dekat depan lagi kuat ke atau dekat belakang lagi kuat. Dan brake balance ni akan ubah cara kereta tu bergerak masa dekat corner. Jadi driver boleh pilih lah ikut keselesaan dia. Kalau tim Mercedes contohnya, dia guna brake balance ni untuk panaskan tayar depan. Jadi diorang shift brake balance ke depan, lepas tu brake kuat-kuat. Dan brake balance ni driver boleh adjust bila-bila masa saja dekat atas track tu. Sebab tu kadang-kadang ada yang corner lain, brake balance dia lain. Ada corner lain pula, brake balance dia lain. Jadi sepanjang track ni, driver akan adjust brake balance dia. Lagi-lagi waktu qualifying. Sebab qualifying ni lah yang paling laju dia akan pergi dekat track tu. Kemudian ada juga button yang control differential kereta tu. Differential setting ni pula, tujuan dia untuk set berapa banyak torque yang pergi dekat tayar kiri dan berapa banyak torque yang pergi dekat tayar kanan. Jadi kalau corner tu fast corner, tak ada masalah. Tapi kalau slow corner contohnya, mungkin setiap driver ada preference masing-masing banyak mana torque yang dia nak untuk setiap tayar. Jadi dia boleh tahu exactly bila dia kena brake, bila nak turn in dan bila nak throttle out of the corner tu. Kemudian satu button lain yang agak penting juga adalah button DRS ataupun Drag Reduction System. DRS ni diorang akan guna waktu tengah follow kereta depan dan ada zone dia dekat track tu yang driver boleh guna DRS ni. Apa yang berlaku bila driver tekan button ni adalah flap dekat wing belakang tu akan terbuka dan kereta akan jadi kurang drag. Jadi kereta boleh pergi lagi laju. Jadi DRS plus dengan slipstream kereta depan, driver belakang ni akan guna untuk overtake lah. Kemudian ada juga beberapa button untuk kontrol apa info yang diorang display dekat panel LCD tu. Yang ni memang totally ikut keselesaan driver lah, maklumat apa yang dia nak tengok. Waktu safety car contohnya, mungkin dia nak tengok tire temp dan macam-macam lagi info yang diorang boleh display. Ada juga button untuk speed limiter. Jadi bila diorang tekan button ni, automatic maximum speed kereta tu ikut maximum speed yang dibenarkan dekat pit lane. Dia tak boleh laju-laju dekat pit lane ni, bahaya. Ada track yang pit lane dia max speed 60 km sejam dan ada juga yang lebih dari tu. Kalau driver bawa lebih laju dari speed ni, diorang akan kena penalti. Jadi button pit limiter ni agak penting jugalah. Mungkin satu lagi settings yang penting dekat steering kereta F1 ni adalah settings untuk engine. Sebenarnya kereta F1 ni
ni dia bukanlah sepanjang masa dia akan run 100% power dia. Kalau tak, pakai sekali tu je dah rosak. Jadi diorang kena balance antara power dengan reliability. Jadi button untuk engine settings ni dinamakan straight switch. Straight ni lah yang akan set engine tu boleh pergi kuat mana. Kalau waktu qualifying contohnya memang nak kena guna full power, jadi diorang akan set straight untuk max power. Kalau nak defend atau kalau nak attack pun biasanya akan guna maximum power lah. Tapi kalau dah lead jauh dekat depan atau dah tak ada harapan nak menang atau nak jimat minyak, driver pun akan dapat arahan untuk adjust straight ni. Jadi sebut pasal straight, pasal engine settings. Kalau anda nak tahu lebih detail pasal komponen-komponen dalam engine, sistem-sistem dalam engine macam pelinciran, sistem electrical, sistem penyejukan, sistem fueling dan macam-macam lagi, saya jemput anda untuk join kursus online Engine Zero to Hero, di mana dengan menggunakan komponen engine yang sebenar, ada lebih 50 video dan lebih 5 jam penerangan tentang segalanya macam mana engine ni berfungsi. Saya guna engine kereta Honda Jazz, jadi saya buka engine tu dan cerita komponen-komponen yang ada tu dekat anda. Sekarang ni saya masih dalam proses merekod video-video untuk kursus ni, jadi kalau anda join awal, anda akan dapat diskaun besar sebanyak 60% selagi saya belum siap syuting. Lepas dah siap, tak ada diskaun lagi. Jadi cepat-cepat join dan link untuk join ni saya letak dekat bahagian description dekat bawah. Okey, jom sambung. Jadi disebabkan banyak sangat button ni, tak ke driver tu akan tertekan button ni secara tak sengaja. Jawapannya memang ada case driver tertekan button ni. Yelah, dalam keadaan full speed, lepas tu corner sampai 4G, 5G. Sebagai comparison, naik roller coaster tu baru 3G tau. Dengan gegar-gegar lagi, lepas tu nak attack, nak defend, nak elak trafik. Memang driver ni load dia memang tinggi. Tapi diorang pun nak sampai ke level F1 ni bukan calang-calang lah. Dari segi fitness dengan reaction, driver-driver F1 ni memang world class athlete. Jadi walaupun berlaku tersilap tekan button ni, tapi jarang lah berlaku. Dan kalau anda perasan dekat mana-mana button pun, diorang ada lapik sikit bawah dia supaya kurang kemungkinan nak tertekan secara tak sengaja. Kalau dia tekan pun akan ada klik yang driver tu boleh rasa untuk make sure driver ni dah tahu yang dia dah tekan button ni. Yelah, lagipun driver ni kan pakai glove. Bukan senang dia nak rasa benda tu dah tekan ke belum. Dan satu lagi, apa yang tim akan buat adalah layout button tu sendiri bergantung pada preference setiap driver. Kalau driver nak DRS button belah kiri, diorang akan set belah kiri. Kalau nak tombol ni untuk brake balance, tim akan setkan tombol tu untuk brake balance. Asalkan driver tu selesa dan dia happy. Jadi driver sendiri terlibat secara langsung untuk design steering tu. Jadi dia je yang betul-betul faham layout button dekat steering dia. Itu yang ada sekali George Russell dibawa kereta Hamilton, dia tak tahu pun button tu dekat mana. Terpaksa minta tolong race engineer bagi tahu button yang dia nak tekan tu dekat mana. Sebab lain kereta, lain steering dia. Dan untuk setiap season pula, driver akan dapat dalam 3 ke 4 steering lah. Sebab kalau guna satu je, dia akan rosak. Dan mungkin kalau diorang ada update sistem dalam engine tu, mungkin memang nak kena tukar setting-settings yang ada dekat steering tu. Dan nak buat setiap steering ni pun bukan kerja mudah lah. Dalam website Mercedes yang saya guna untuk buat research ni, diorang kata setiap steering tu akan ambil masa 80 jam untuk dibina. Yelah, bukan kita boleh beli pun steering ni dekat kedai. Memang nak kena buat sendiri. Harga jangan ceritalah, setiap satu boleh mencecah sampai 100,000 USD. Gila tak? Jangan lupa link untuk join kursus Engine Zero to Hero saya letakkan dekat bawah. Ada diskaun 60% untuk anda yang join awal. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.